Assalamualaikum, nama saya Nur Kasrina Nazifah binti Khairul Azhar. Nama matrik saya 10DLS 21F1037. Saya ingin menyatakan punca keretakan hubungan antara kaum yang menggugat keharmonian dalam kalangan masyarakat kepelbagaian kaum di Malaysia. Antaranya ialah punca dari segi agama dan budaya. Setiap etnik mempunyai agama dan kebudayaan yang berlainan. Setiap kaum pula mempunyai adat resam, bahasa, kesenian, budaya dan sistem nilai yang berbeza. Masing-masing kurang mengenali dan memahami dan seringkali menganggap mereka sahaja yang terbaik. Hal ini akan menyebabkan prasangka buruk yang akan menghalang pergaulan baik antara pelbagai kaum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hasanah binti Fazil dari kelas TLS1A. Nombor matrik 10DLS 21F1012. Saya akan menerangkan punca-punca keretakan kaum di Malaysia dari segi pendidikan. Yang pertama ialah penggunaan bahasa ibunda sebagai bahasa pengatar utama di sekolah mengikut aliran masing-masing. Sistem persekolahan yang memisahkan pelajar mengikut bahasa ibunda dan perbezaan etnik kurang memainkan peranan yang berkesan. Situasi ini hanya akan menyebabkan kurang interaksi antara pelajar dari berbagai kaum. Ia juga akan memberikan impak yang negatif kerana masing-masing ingin mempertabatkan dan mempertahankan bahasa ibunda mereka dan tidak ingin menerima bahasa kaum lain. Yang kedua pula ialah sistem pendidikan vernacular. Sistem sekolah vernacular ditubuhkan berdasarkan bahasa ibunda masing-masing bagi setiap kaum. Ia sering menjadi kontroversi kerana dikatakan menjadi punca dan kesan utama kegagalan pembangunan ideologi nasional yang dibangunkan pemimpin sekian lama. Ini kerana sekolah vernacular didakwa mengasingkan pelajar ke dalam beberapa aliran berbeza sehinggakan setiap pelajar mempunyai corak ideologi yang berbeza serta menanamkan sikap tiada toleransi antara satu sama lain dalam hal berkaitan bangsa dan agama serta kaum. Contohnya sistem vernacular ialah sekolah jenis kebangsaan SJK, iaitu untuk kaum Cina sahaja. Punca yang terakhir ialah setiap golongan etnik mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri. Ia memberikan impak yang kurang elok kepada penstrukturan negara kerana mempunyai corak pendidikan yang berbeza. Perbezaan sistem pendidikan akan membawa impak negatif kepada perpaduan dan integrasi nasional kepada rakyat. Kesan dari sistem pendidikan yang berbeza akan mengakibatkan ramai orang Melayu bekerja sara diri dan kaum Cina bekerja di Lombong dan orang India bekerja di ladang estet. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Aini Iliana binti Farizul Hairi dan nama matrik saya ialah 10DLS 21F1008. Saya akan menghuraikan punca dari segi ekonomi berlakunya keretakan hubungan antara kaum yang menggugat keharmonian dalam kalangan masyarakat kepelbagaian kaum di Malaysia. Setiap etnik menjalankan aktiviti ekonomi yang tertentu dan mendiami kawasan yang berlainan. Keadaan ini mewujudkan jurang pendapatan yang tidak seimbang dan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan etnik yang berlainan jenis dan mengakibatkan perpaduan negara terancam. Hal ini akan mewujudkan ketidakstabilan yang akan menyebabkan perpecahan berlaku. Nama saya Nur Aina Husna binti Muhammad Sofian. Nombor matrik ialah 10DLS 21F1016. Hari ini saya ingin membentangkan tentang punca-punca keretakan hubungan antara kaum di Malaysia. Keretakan hubungan antara kaum di Malaysia dari segi politik ialah mempunyai persefahaman yang berbeza setiap kelompok. Ini akan menyebabkan berlakunya pergaduhan antara kaum yang lain. Seterusnya, mempunyai sifat yang terlalu cenderung kepada politik sehinggakan berlaku pergaduhan. Ketiga ialah berlaku prasangka yang buruk menyebabkan tercetusnya perselisihan faham. Pada pandangan saya, kesan yang menyebabkan keretakan hubungan antara kaum di Malaysia ialah dari segi politik. Krisis perpaduan politik dapat ditafsirkan sebagai ketidakmampuan elit-elit politik untuk bekerjasama dalam menjalinkan kerjasama
serta tidak mampu untuk mencapai matlamat secara bersama. Walau bagaimanapun, perpecahan ini bukan sahaja berlaku akibat daripada perbezaan politik, sebaliknya kerana persaingan dalam mendapatkan pengaruh serta persaingan untuk mengaur kekayaan ekonomi negara. Perpaduan politik yang lemah boleh membawa keruntuhan dan perpecahan. Selain itu, dari segi sosial pula, kita dapat lihat bahawa wujudnya salah faham dan pandangan buruk terhadap kaum-kaum lain kerana wujudnya sikap perkauman. Sikap perkauman ini akan memecah belahkan kaum, bukan sahaja memberi kesan dalam jangka masa yang pendek, namun turut memberi kesan dalam jangka masa yang panjang. Kesan dalam jangka masa yang pendek, contohnya, sekiranya orang Melayu tidak diberi peluang pekerjaan di kebanyakan perniagaan yang dipunyai oleh masyarakat Cina, ini akan mewujudkan pandangan yang serong dan rasa tidak puas hati. Dalam jangka masa yang panjang pula, perasaan tidak puas hati akan menjadi lebih parah dan lebih mendalam dan juga mungkin akan membawa kepada rusuhan kaum seperti peristiwa yang telah berlaku pada 13 Mei 1969. Implikasi dari keretakan hubungan antara kaum di Malaysia ialah ekoran daripada keruntuhan struktur sosial di Malaysia ataupun perpecahan kaum di Malaysia mungkin akan menyebabkan aktiviti ekonomi tidak dapat berjalan dengan lancar dan juga mungkin akan berhenti dengan serta-merta. Hal ini akan mengakibatkan negara mengalami kerugian atau defisit di mana perbelanjaan melebihi pendapatan. Mata wang Malaysia juga akan jatuh teruk di mana apabila berlakunya ketidaktenteraman, ramai akan meninggalkan negara Malaysia untuk mencari tempat yang lebih selamat dan ini akan mengakibatkan duit ringgit Malaysia keluar dengan banyaknya dari Malaysia. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah binti Zulkifli. Nombor matrik saya 10 DLS 21F1024. Kesan keretakan hubungan antara kaum ialah pendidikan. Penjajah barat tidak menghiraukan tentang pendidikan untuk dijadikan ia sebagai alat penting untuk menyatu padukan rakyat yang pelbagai etnik. Namun, penjajah Inggeris telah menitik beratkan pendidikan bahasa Inggeris kepada segelintir rakyat, terutamanya golongan yang berada demi kepentingan pentadbirannya. Sedangkan pendidikan orang Melayu dilakukan secara tidak formal di mana mereka akan diajar di pondok, istana dan surau. Selain itu, sistem pendidikan mereka berteraskan agama masing-masing. Tetapi orang-orang bukan Melayu tidak dipedulikan langsung pada ketika itu. Oleh sebab itu, orang Cina dan India terpaksa menanggung pembelanjaan mereka sendiri untuk persekolahan dan diri sendiri. Pada suatu masa, perkembangan pendidikan yang tidak terkawal ketika itu telah menimbulkan sikap dan orientasi politik yang berbeza. Akhirnya, melalui dasar dan pentadbiran, penjajah Inggeris telah meninggalkan kesan psikologi yang meluas di dalam kalangan rakyat dan dengan menanam prasangka dan tanggapan yang jelas. Contoh isu perkauman yang dapat dijadikan pengajaran ialah peristiwa 13 Mei. Kerusuhan ini berlaku pada tahun 1969 adalah kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Ia juga dikenali sebagai peristiwa 13 Mei kerana telah mengakibatkan kehilangan nyawa dan harta benda serta mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya 1969. Dan akhir sekali, Mei 1969 merupakan kerusuhan kaum yang paling tragis dalam sejarah negara, iaitu antara kaum Cina dan kaum Melayu. Seperti yang kita semua tahu, Malaysia mempunyai pelbagai kaum iaitu Melayu, India dan Cina. Apabila melibatkan pelbagai kaum, kadang-kala pasti akan ada berlakunya perselisihan faham dan keretakan antara hubungan antara kaum. Bahkan pernah juga berlaku beberapa rusuhan kaum, terutama terjadi 13 Mei pada tahun 1969. Jadi apa pandangan anda tentang rusuhan kaum? Pada pandangan saya, rusuhan kaum ini tidak patut berlakulah kerana ia sangat merugikan, bahkan ia sangat berbahaya. Banyak nyawa juga akan terkorban pada masa yang sama, pertumpahan darah akan berlaku. Jadi negara kita susah untuk maju dan ekonomi juga akan terjejas. Jadi untuk saya, rusuhan kaum ini tidak patut berlakulah kerana ia sangat merugikan. Jadi apa harapan anda untuk Malaysia pada masa yang akan datang? Saya berharap bahawa negara ini akan bersatu padu, aman dan harmoni, dan saya juga berharap bahawa Malaysia ini akan maju seperti seiring dengan negara-negara maju yang lain.
Assalamualaikum. Hari ini saya ingin menemu ramah rakan saya, Amira. Hai, saya Amira. Amira, apakah pendapat awak tentang langkah-langkah untuk mengatasi keretakan hubungan antara kaum di Malaysia? Oh, bagi saya terdapat berbagai langkah-langkah untuk mengatasi keretakan hubungan kaum yang pelbagai di Malaysia, antaranya dengan mengadakan pelbagai aktiviti kebudayaan dan kesenian seperti permainan tradisional, Boria, Dikir Barat dan juga persembahan kebudayaan yang dihadiri oleh pelbagai kaum. Selain dapat berhibur, kita juga semestinya mampu memahami atau mendalami sesuatu adat resam dan kepercayaan sesuatu kaum tersebut. Terima kasih Mira atas memberi pendapat yang bernas. Sama-sama Aina.